Okey, kembali lagi ke dalam video yang tak tahu yang ke berapa. Okey, jadi basically yang akan masuk bab 5 ni, iaitu bab gelombang. Sebenarnya buat tengok video akan overview ni dalam 20 minit, 25 minit. Tapi gelombang panjang, so basically saya akan buat video dalam 3 jam ke 4 jam lah. Tak nak saya gurau je, 3-4 jam tu siapa je nak buat video, betul tak? Jadi nanti yang penting dalam minit, mungkin dalam setengah jam, tapi lambat sikit. Okey. Jadi kita tengok tanpa buang masa. Ayuh. Typical apa? Counselling. Ayuh. Okey, jom. Okey. Jadi bab 5 adalah bab gelombang. Bab gelombang ni basically cerita tentang apa? Cerita tentang gelombang dekat laut lah. Kalau bab gelombang ni cerita tentang ombak dekat laut tu gelombang. Apa banyak gelombang? Ada gelombang bunyi, gelombang radioaktif apa semua. Radioaktif gelombang. Gelombang bunyi, gelombang elektromagnet, macam-macam gelombang yang ada. Okay, jadi gelombang ni maksudnya gelombang apa? Gelombang gangguan yang bergerak daripada sumber yang bergerak ataupun berayun bawah tenaga. Tak payah nak apa ni tak bagi santai dulu, kita tengok dulu, kita overview dulu. Gelombang adalah by time bakal faham dulu gelombang. Gelombang adalah gangguan yang bergerak daripada sumber yang bergetar atau berayun dengan membawa tenaga. Contoh ombak. Ombak ni dia ketika kita ada lupa ayak ke menumpuk ayak tu. Maksudnya ombak tak. Ombak ni adalah gangguan yang bergerak daripada sumber yang bergetar ataupun berayun dan membawa tenaga. Ombak tu sendiri membawa tenaga. Sebab tu tsunami boleh menghancurkan bandar ataupun rumah. Sebab dia ada tenaga yang kuat. Menyebabkan dia boleh hancurkan. Okay, jadi apa yang ingat gelombang ni ayak je. Gelombang tu macam gelombang, ada gelombang bunyi, gelombang mekanik, apa semua, banyak gelombang. Jadi jenis gelombang, jenis-jenis gelombang tu. Macam kita lah nak tahu someone tu special ke tak, kita tengok perangai dia dulu. Macam ni lah gelombang. Okey, dia jenis gelombang. Dia ada gelombang pegun dengan gelombang progresif. Gelombang pegun basically gelombang pegun ni gelombang pegun ni dia tak nampak kita ada bergerak. Basically dia kena faham dia tak nampak pun bergerak. Contoh kita main gitar. Nampak kita main gitar tak? Gelombang dia masih akan gelombang. Tak nampak pun kita gelombang tu bergerak. Sebab apa? Dia dekat tali tu lah. Tak nampak merambat dengan masa. Gelombang progresif pula kita nampak dia bergerak. Contoh ombak. Ombak ni gelombang progresif lah. Sebab apa? Kita nampak ombak tu bergerak dengan masa. Okey, kemudian gelombang progresif lah kita bergerak melintang dengan memujur. Melintang ni melintang dia medium ni bergetar berserenjang dengan arah perambatan. Contoh kita getarkan spring macam ni, kita getarkan spring macam ni kan. Okey, basically kita akan nampak zarah tu akan bergetar dengan serenjang dengan arah perambatan. Okey, katakan memujur ni dia bergetar dengan selari daripada arah perambatan. Bagi masa saya 30 saat sebentar. Okay, I'm back. Sebab tadi saya pergi setengah set. Okay, mari tengok. Okay. Jadi kat mana tu? Melintang lah. Okay, jadi gelombang melintang ni, arah gelombang melintang ni dia akan berserenjang, katakan Okay, dia akan berserenjang dengan katakan zarah sini. Dia akan berserenjang dengan arah perambatan. Jika dengan arah perambatan itu ke depan, dia akan naik, dia akan turun. Dia akan naik, dia akan turun. Macam tu arah berserenjang. Kalau membujur pula, katakan arah ke depan, perampatannya ke depan. Zarah ni akan ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Tu maksud dia selari. Maksud dia sama. Senang buat kat contoh spring lah. Spring senang tengok. Nanti cikgu mesti tunjuk spring, lepas tu dia ikat ribbon. Lepas tu dia buat. Tu cara-cara nak tengok arah melintang dengan membujur lah. Senang nanti. Sebab ni overview. So basically benda tu kena tengok. Cuma basically apa kena ada idea je. Apa itu gelombang pegun, progresif, melintang dengan membujur. Orang kata melintang berserenjang, membujur selari pun dah cukup. Dah cukup okey lah sebelum masuk kelas. Untuk yang overview untuk masuk kelas, basically itu cukup. Tapi untuk siapa yang tengok ni sebab dia nak exam apa semua, basically yang kena tahu apa tu melintang. Bila sebut melintang dah tahu dah melintang tu apa. Apa sebut memujur dah tahu dah memujur tu apa secara detail lah kalau macam exam. Kemudian kelas gelombang. Kelas gelombang ada dua, kelas mechanical dengan kelas elektromagnet. Apa beza dia?
Mechanical ni dia perlukan medium untuk merambat. Maksudnya dia perlukan zarah-zarah untuk merambat. Ni tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh, saya bagi. Okay, bumi dengan matahari, sun. Yes. Kenapa dekat selepas kalau kita bersembang dengan member kita tak dengar, tapi gelombang bunyi apa? Gelombang bunyi apa dah? Mechanical. Jadi apabila kita sembang dekat dengan selepas ni tak ada apa? Dekat selepas ni adalah vacuum. Okey, maksudnya dia tak ada medium untuk merambat. Jadi bila kita cakap dengan member kita tak dengar. Sebab apa? Gelombang bunyi ni merupakan gelombang mechanical. Dia memerlukan medium merambat. Bila tak ada medium merambat, dia tak dengar apa kita bunyi. Okey, berbanding dengan gelombang cahaya. Okey, kenapa matahari boleh cahaya matahari boleh tembus kita? Sebab gelombang cahaya matahari merupakan gelombang elektromagnet. Dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi kat vacuum pun dia boleh merambat macam biasa. Itu beza dia. Graf. Dekat bab ni bukan banyak dengan graf. Graf sesaran masa dengan sesaran jarak. Okey, sesaran masa dan sesaran masa dah. Daripada graf ni hangpa boleh dapat apa? Hangpa boleh dapat 3 benda. Tempoh, frekuensi dengan amplitude. Amplitude tu ni. Amplitude ni jarak maksimum, sesaran maksimum daripada kedudukan minimum. Maksudnya kedudukan minimum dekat sini tak? Ni kedudukan minimum dekat sini. Jadi jarak maksimum dia. Jadi situlah amplitude dia. Okey, kemudian tempoh. Tempoh mesti ambil daripada fasa yang sama. Maksudnya sini puncak kan. Kena ambil dekat puncak juga. Jadi ni tempoh dia. Katakan sini 3 saat, sini 8 saat. Apa tempoh dia? Tolak aja, jadi 5 saat tempoh dia. Kalau kita kan nak ambil kat sini, boleh tak? Boleh? Jadi mesti ambil dari sini, turun sampai sini ya. Mesti ambil fasa yang sama. Okey. Next. Frekuensi. Frekuensi ada formula. F equals to 1 over T. Tadi kan dapat tempoh. Jadi masukkan formula 1 per tempoh. Dapatlah frekuensi. Ingat frekuensi unit Hertz. Okey. Next adalah sesaran dengan jarak. Okey, sesaran jarak ni aku dapat 3 juga. Dapat jarak, lambda, panjang gelombang. Panjang gelombang dengan jarak tu semua dengan amplitude. Dengan amplitude. Jadi amplitude jelas kita tadi. Yang ni jarak dia adalah katanya jarak kan. Katakan sini 10 meter. Maksud basically yang ni semua dia punya lambda adalah 10 meter. Mesti ambil daripada fasa yang sama. Kalau ambil sini, ambil sampai sini. Kalau ambil sini, ambil sampai sini. Mesti kalau dia bagi graf, nanti abang cuba formula lah. Yang tunjuk tengok cara baca dulu. Okey, kemudian dalam bab ni hampa kena tahu 3 formula. V equals to F lambda, lambda equals to AX over D dengan 2D equals to VT. Okey, basically formula gelombang kebanyakan guna yang ni. Yang ni untuk dui celah yang. Yang ni untuk dui celah yang. Yang ni pun soalan. Okey, V ni apa? V ni laju. Laju velocity, laju gelombang. F ni frekuensi dan ni adalah lambda ataupun panjang gelombang. Okey. Nanti lambda ni sebenarnya dah bagi panjang gelombang. Okey, ni pula. Yang ni dah dui celah yang. Formula eksperimen dui celah yang. Jadi lambda ni apa? Lambda ni sebenarnya soalan bagi panjang gelombang. A ni jarak antara dua sumber. Jadi nilai ni A ni sumber. X ni pula jarak gelombang yang berturutan. Daripada katakan ni gelombang musnah, ini pun musnah, betul tak? Jadi jarak antara dua gelombang yang berturutan tu adalah X. D pula jarak antara sumber dengan skrin. Itu nak guna-guna dia. Okey, kemudian 2D equals to VT. D ni distance, V ni laju dan T ni adalah masa. Laju gelombang tau. Okey, basically yang ni formula ni kena ingat 3 formula ni. Kalau nak detail, tengok video yang cerita tentang gelombang. Itu semua cerita tentang gelombang saya masukkan di situ. Macam nak guna formula ni, macam nak guna formula ni, macam nak guna formula ni. Kalau tengok 2 video tu, tengok video overview ni, tengok video buat soalan tu, insya-Allah bab gelombang ni dapat jelaskanlah sikit apa yang pemahaman tu. Okay, kemudian dalam gelombang ada 2, pelembapan dengan resonan. Apa itu pelembapan? Pelembapan ni adalah kehilangan tenaga, sama ada dalaman, sedalaman ataupun luaran. Kalau dalaman sebab apa? Molekul-molekul ni direnggang dan dimampatkan. Maksudnya dalam ni mesti ada molekul tak? Molekul ni sebenarnya menghilangkan tenaga. Sebab apa? Molekul ni mesti bergerak. Jadi dia molekul ni direnggang dan dimampatkan. Maksudnya tenaga tu digunakan untuk merenggangkan atau merapatkan molekul. Kemudian resonan. Apa tu resonan? Resonan adalah sistem yang dipaksa bergetar pada frekuensi asli. Maksudnya kalau ada 2 tala bunyi. Tala bunyi ada 2. Okey. Yang ni 70 Hz. Satu lagi pun 70 Hz. Satu lagi katakan 90 Hz. Katakan kita ketuk yang ni. Teng, okey. Yang mana satu akan bunyi? Yang ni ke yang ni? Yang ni akan bunyi. Sebab apa?
dia dipaksa bergetar dengan frekuensi asli. Frekuensi asli 70 tak? Yang ni pun 70. Yang ni pun automatik bunyi. Yang ni tak bunyi. Seolah bukan frekuensi dia. Ada mesti frekuensi yang sama. Jadi kalau kita ketuk yang ni pula, yang ni pun akan bunyi. Walaupun tu tak ketuk. Tu maksud dia resonan. Contoh dia lagi, kalau tengok orang menjerit ke, ada orang menjerit, lepas tu cawan dia pecah. Dia menjerit ni frekuensi dia sama dengan frekuensi cawan, menyebabkan cawan dia bergetar-getar tak, akhirnya pecah. Tu lah reson. Connect pantulan. Yang ni masuk panjang. Kita dalam gelombang ada pantulan, pembiasan, pembelauan, interference dengan gelombang elektromagnet. Okey, nampak banyak kan? Kita buat satu. Okey, untuk buat overview yang nak masuk kelas, nak tengok video, hampa tahu pantulan tu pantulkan cahaya, pembiasan tu dia merambat melalui medium berbeza, pembelauan tu dia melalui celah, interference tu dua gelombang pun dah cukup. Semuanya hampa tak masuk, tak blur lah. Untuk budak-budak yang untuk exam, bila saya pantulan ni, hampa dah tahu apa tu pantulan, detail pantulan tu macam mana, macam nak melukis pantulan, apa ciri-ciri dia, apa aplikasi dia, apa formula yang kita berguna, hampa dah tahu benda tu. Okay, jadi yang ni saya akan bagi overview je sebab panjang kan. Kalau tidak 2 hari video ni. Okay, jadi pantulan gelombang. Apa pantulan gelombang? Pantulan gelombang adalah pantulan gelombang dibalikkan apabila terkena penghalang. Maksud dia apa? Kalau kita pantulkan gelombang sini, nampak ni penghalang. Dia pantulkan, pantul ke sini balik. Jadi dia pantulkan gelombang ni. Okay, jadi kena lukis, kena lukis sini. Okay, gelombang 7. Gelombang 7 dipantulkan ke arah gelombang pantulan balik. Jadi sudut 7 dia adalah sama dengan sudut pantulan. Ini semua sama. Lukis balik lah. Ke sini, ke sana. Macam tu. Cuma yang ni kena ada garis normal lah. Ada garis normal ke sini kan. Jadi dia tak boleh ke sini. Sebab dia nak pantul, dia dekat atas lah. Dekat atas. Macam tu. Kenapa ciri-ciri gelombang ni? Mesti arah dia berubah. Sebab apa? Arah akan berubah. Kemudian sudut pantulan. Sudut pantulan mestilah sama dengan sudut biasan. Kemudian frekuensi. Frekuensi dia sama. Pantul macam cermin. Biasanya kebelah macam cermin ni semua sama je. Frekuensi dia sama. Kalau sini 10 Hz, sini pun kan dia ni 10 Hz. Kemudian laju. Laju pun sama. Sebab ada pantulan 10 ms negatif 1, ni pun 10 ms negatif 1. Tu pantulan. Kemudian pembiasan. Pembiasan ni apa? Pembiasan ni adalah perubahan arah perambatan gelombang bergerak satu medium yang berlainan ketepatan menyebabkan perubahan laju gelombang berubah. Okey, basically macam tu lah. Maksud apa? Okey, ada dalam contoh ayam. Okey, yang pergi load. Ada ayam dalam dengan ayam cetek. Dekat hujung sepantai sikit yang cetek. Mana hal laju yang tinggi? Dalam ke? Okey, ayam yang dalam ke? Katakan ni ayam. Dalam, bahagian dalam dengan bahagian cetek. Yang mana ayam yang laju? Yang dalam ni velocity dia tinggi tak? Sebab tu ramai orang lemas dekat tengah laut. Sebab apa? Laju dia tinggi. Maksudnya cetek ni velocity dia hanyalah rendah. Tu maksudnya medium ketepatan. Okey. Apa faham ni? Pegang konsep cetek yang dalam ni. Laju tinggi, laju rendah. Okey. Dengan formula V equals to F lambda. Saya dah tengok sebab apa. Okey, jadi tengok perubahan arah perambatan gelombang dari satu medium ke medium lain disebabkan perubahan laju gelombang. Ni medium lain lah. Medium dalam ke medium cetek berlakunya perubahan laju gelombang. Sebab apa? Dalam laju tinggi betul tak? Cetek lah laju dia rendah. Nampak? Faham tak ni maksudnya? Perubahan arah, nampak arah dia berubah. Sebab apa? Dia merambat daripada medium yang berlainan dan menyebabkan perubahan laju gelombang. Okey, kita tengok Okey. Tengok. Kita tahu dalam laju dia tinggi ke rendah? Dalam velocity dia tinggi, cetek velocity dia rendah. Bila velocity dia rendah, ingat dia macam berat. Laju kan, laju dia rendah, dia ke bawah sikit. Laju dia rendah. Macam tu. Sebab apa? Katakan sebab apa? Velocity ni, bayangkan velocity bila cetek laju rendah dia akan jadi berat. Okay, jadi kat sini. Ya. Okey, dia laju dalam laju tinggi tu tak? Tiba-tiba dia masuk bahagian cetek, laju dia semakin rendah. Jadi dia akan tertarik sikit lah. Laju dia semakin rendah. Jadi yang ni buat laju tinggi, panjang gelombang dia besar. Jadi bila masuk ke cetek, panjang gelombang dia semakin kecil. Daya pula. Kita tengok daya. Daya dekat sini, daya pula. Sudut ke sini besar, sudut ke sini semakin kecil. Okey, jadi macam mana nak tahu? Kita formula V equals to F lambda. Okey. Jadi kita tahu yang ni besar, yang ni kecil. Kita tengok laju. Kita tahu dalam laju tinggi. Jadi lambda dia akan besar. Sebab tu jarak ni besar. Okey, kita tengok pula. Laju kat sini. Laju dekat sini pula. Cetek laju rendah. Jadi panjang gelombang dia rendah. Sebab tu dekat sini dekat. Dan sebenarnya dekat cetek dekat dalam ni tinggi. Dia punya ni menjauhi garis normal
dekat cetek ataupun laju yang rendah, dia akan mendekati garis normal. Macam ni tak? Sama ni, okey, dalam cetek. Nampak? Sudut dia dalam ni, dalam adalah laju tinggi, cetek laju rendah. Basically dia akan menjauhi normal, masuk cetek dia akan mendekati normal. Nampak panjang gelombang semakin pendek, panjang gelombang semakin panjang. Okey, ciri-ciri dia. Okey, arah akan bertukar arah. Kalau tengok ni, arah bertukar arah ke sini bertukar. Kemudian sudut biasan yang kurang tumpat. Okey, kalau kurang tumpat ke lebih tumpat apa? Maksud kurang tumpat ni maksudnya yang ni kurang tumpat ni laju dia tinggi lah. Lebih tumpat laju dia rendah atau habis dia. Okey, sudut kurang maksud dia sini dalam laju dia apa? Laju dia tinggi. Kurang tumpat dia kurang tumpat lah. Kurang tumpat. Sama dia guna dalam ke dia guna kurang tumpat lah, depend lah. Tapi yang pasti mesti dua ni laju dia tinggi. Jadi daya dia akan lebih besar daripada daya yang cetek. Jadi daripada dalam ke cetek ke keadaan kurang tumpat ke lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. Awal dia menjauhi normal. Awal dia normal besar tak? Kemudian dia akan mendekati garis normal. Okay, kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang akan berubah. Ni panjang gelombang. Tengok. Daripada dalam ke cetek, panjang gelombang akan berkurang. Kalau cetek ke dalam, kalau memang kita pergi ke cetek ke dalam tak? Jadi panjang gelombang akan semakin bertambah. Okay, untuk frekuensi tak berubah sebab dia tak ubah pun kadar getaran dia. Dia sama je. Dan laju pula, laju dia akan berubah. Ni sebab tu saya tadi tentang laju tu. Dalam ni akan laju tinggi, cetek ni laju rendah. Macam tu. Next, pembelauan gelombang. Pembelauan gelombang ni basically dia masuk celah je. Ingat dia masuk celah ataupun gelombang melalui satu celah ataupun penghalang. Ini apa kata cara lukis. Basically lukis dia macam ni je lah. Tengok bentuk lukisan je. Kita pandai lukis. Okey. Dia masuk celah, dia akan terbelau. Ini pula lalu satu halangan, dia akan terbelau. Ini pun sama. Dia akan terbelau. Cuma nanti dia akan ada beza saiz celah kecil, saiz celah yang besar, apa beza dia? Apa beza? Nanti dia tanya apa beza saiz celah kecil, saiz celah besar. Apa beza pula? Apa berlaku dekat? Kalau panjang gelombang ni besar, apa berlaku dekat panjang gelombang kecil? Semua tu ada berlakunya perbezaan. Nampak kesan melawan, tidak kesan melawan. Okey. Katakan panjang gelombang ni sama. Panjang gelombang ada dua situasi. Saya buat dua situasi Dua situasi. Paste, copy. Berteknologi kan. Copy, paste kan. Okey. Astaga. Paste kan. Okey. Tak okey guys. Kita buat. Okey, jadi ketika panjang gelombang ni sama. Maksudnya panjang gelombang sama ni, yang ni panjang gelombang ni yang sama. Dia ubah celah lebar. Maksudnya yang ni celah sempit je. Okey, kita buat celah sempit dulu. Celah sempit akan menghasilkan ketara. Gelombang tu terbelau ketara. Maksudnya banyak yang akan terbelau. Manakala celah yang lebar, dia akan kurang ketara. Sebab tu lebar nampak beza. Lebar nampak dia ketara. Tapi bila lebar, celah lebar, dia sikit lah. Dia terbelau sikit lah. Macam tu. Kemudian kesan untuk saiz celah. Katakan saiz celah sama. Dua-dua ni saiz celah sama, tapi panjang gelombang beza. Yang ni panjang, satu lagi kita buat pendek dekat-dekat. Melalui celah ni juga. Bila panjang gelombang yang kecil, dia kurang ketara. Maksudnya kalau kita dapat gelombang ni akan terbelau sikit lah. Tak ketara sangat. Tapi kalau dia panjang gelombang yang besar macam ni, dia akan terbelau dengan begitu ketara. Nanti yang belajar ni, apa fungsi ketara dengan ketara ni? Dia akan berhubungan dengan pelabuhan macam tu. Awak kita tak buat pelabuhan tu kita nak saiz celah dia besar ke kecil. Yang tu. Nanti apa belajar mana tu. Jadi ciri pendapatan ni semua sama aja. Sebab dia tak kacau apa pun. Lambda sama, frekuensi sama, laju dia sama. Cuma arah je berbeza. Sebab dia terbelau. Okay, next adalah interference. Interference ni berkaitan dengan formula lambda equals AX over D. Saya dah tahu dah tadi. Jadi interference ni apa dia? Adalah satu fenomena yang berlaku antara dua set gelombang bertemu hasil gabungan. Maksudnya dua set gelombang yang bertemu. Ini dia hasilkan gelombang. Ini pun hasilkan gelombang. Jadi dia bertemu gelombang ni. Jadi hasilkan gabungan. Okey, superposisi. Maksud superposisi ni adalah gabungan dua atau lebih gelombang. Gabungan dua atau lebih gelombang adalah jumlah sasaran. Okey.
Katakan yang ni membina. Membina gabung membina, dia akan menjadi lebih membina. Dia akan jadi 2. Katakan yang ni A, panjang ni A, untuk yang ni A, yang ni akan jadi 2A. Yang ni pula memusnah. Katakan yang ni B, yang ni B, yang ni akan jadi 2B. Katakan yang ni A, yang ni B tak? Ni tadi B. Yang negatif A, yang ni akan jadi negatif 2A. Yang ni negatif A, yang ni B akan termusnah, memusnah. Yang ni membina, yang ni pun membina, jadi dia kena sebagai anti-knot. Yang ni memusnah akan panggil knot. Tu je basically. Formula ni saya dah tahu macam nak guna, cuma nak tahu detail tengok soalan. Okay, next adalah gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet adalah cantuman medan elektron. Cantuman antara apa? Cantuman antara gelombang magnet elektrik dengan medan magnet. Kalau tengok dia punya bentuk dia ada 2 macam ni. Saya looking tak boleh elok sangat. Kalau nak buku teks dia ada cerita 2 macam tu. Dia macam bentuk pelik sikit lah. Tu lah gelombang elektromagnet. Sebab ada cantuman antara medan elektrik dengan medan magnet. Dia cantum 2 medan tu yang merambat oleh vacuum. Itu nama gelombang elektromagnet. Yang ni ciri-ciri gelombang elektromagnet. Dia dapat memindahkan elektrik, dia dapat merambat dalam vacuum dalam merambat. Maksudnya dia tak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian dia tak membawa cas, tak boleh dipesongkan. Yang tu lah. Dia halaju dia merupakan halaju V equal 3 darab 10,08 ms. Halaju vacuum. Tak salah halaju vacuum. Cuma hamba kena file ni sikit. Hamba kena file gelombang radio dekat mana, mikro, inframerah, cahaya tampak. Lepas tu semakin besar ke depan, dia frekuensi gelombang semakin bertambah. Semakin berkurang, panjang gelombang semakin berkurang. Jadi hamba tengok itu. Ini akronim Rabu malam, I nampak ular tak ada gigi. Rabu radio, malam mikro, I infrared, nampak tampak ular ultraviolet, X X-ray, gigi pula, gigi gamma. Jadi hamba kena ingat lah. Lepas tu hamba tengok ini, hamba tahu yang mana frekuensi lagi tinggi, yang mana panjang gelombang yang tinggi. Basically semakin bergerak ke bawah radio dan ke depan ni frekuensi dia tinggi. Macam hafal frekuensi pun cukup dah. Lepas tu tengok formula V equals to F lambda. Apabila frekuensi bertambah, panjang gelombang akan berkurang. Jadi semakin bertambah sini, panjang gelombang akan berkurang. Hamba ingat satu je. Maksudnya radio ke bawah, frekuensi akan tinggi. Apabila ni ke bawah, jadi gelombang panjang lambda dia akan berkurang. Macam tu je. Basically ni adalah bab 5 yang saya faham. Cuma bab 5 ni saya cerita agak surface. Agak sebab target saya bukan untuk bagi hamba faham sangat. Nak bagi hamba faham, saya cuba untuk faham hamba. Tapi target saya adalah untuk bagi hamba nak tengok bab gelombang tu macam mana. Tu maksud saya, nak bagi hamba semuanya tahu apa tu bab gelombang sebelum hamba masuk ke dalam kelas. Ataupun untuk budak exam masuk bab gelombang ni, hamba dah biasa sebut sikit, hamba dah trigger apa tu gelombang. Ini untuk overview ni basically adalah untuk refresh balik hamba punya otak. 20 minit kan, siapa je nak baca buku sejam 2 jam kan. Jadi tengok video ni 20 minit, share dengan kawan-kawan, settle, dah refresh bab ni. Jadi basically itu je bab 5. Kalau saya rajin saya buat lagi bab-bab lain, bab form 5. Kemudian bab form 4 nanti bab form 5 saya buat. Jadi sekian, jangan lupa like, share and subscribe. Share lah, bagi banyak sikit. Kita nak guys target 1000 subscriber. Walaupun sikit kan, 1000. Target yang tinggi guys, target yang tinggi. Jadi bye, assalamualaikum.